Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan tentang e-portfolio kami ataupun e-portfolio perniagaan kami iaitu Asyik Clothing. Kami daripada kumpulan 5 daripada section 10. Okay, baiklah, saya akan membentangkan tentang jenis produk yang dikeluarkan oleh Asyik Clothing. Kami mengeluarkan 2 produk iaitu tudung cotton dan t-shirt microfiber. Jadi inilah jenis praktikal perniagaan yang kami telah gunakan, iaitu menjual produk secara online atau bersemuka. Media sosial Facebook dan Instagram Asyik Clothing kami menjual di situ, dan juga pelanggan juga boleh mengetahui material produk melalui jualan bersemuka. Okay, baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang siapa tulang belakang Asyik Clothing ni. Diketuai oleh saya sebagai Director, saya Muhammad Afif Hazim bin Hashim. Seterusnya, bahagian operation dan logistik iaitu Nurul Izwani binti Muhammad Kasim. Bahagian internet, media dan teknologi Nur Khairiah binti Akmar. Bahagian finance and accounting iaitu Angela Jerome Mijin. Dan bahagian sales and marketing iaitu Siti Nur Suhana binti Syahrul Nizam. Baiklah, saya akan mempersilakan Nurul Izwani untuk menyambung pembentangan pada kali ini. Terima kasih. Bersama saya lagi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cara mengiklankan produk kami. Kami telah menggunakan 3 media sosial iaitu Instagram, Facebook dan juga WhatsApp untuk mempromosikan produk kami. Dan juga kami juga menggunakan poster, 2 poster iaitu satu untuk t-shirt microfiber dan satu untuk tudung cotton. Jadinya penggunaan poster ini sangat membantu kerana ramai yang tidak mengetahui berapa jumlah warna ataupun berapa jumlah produk yang kami telah jual. Jadinya poster ini membantu. Jadi kami letakkan jumlah produk ataupun warna-warna produk itu ke dalam poster. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian pencapaian perniagaan. Okey, apa yang kami dapat daripada perniagaan kami? Yang pertama sekali adalah kami dapat memenuhi keperluan pembeli. Kenapa saya cakap kami dapat memenuhi keperluan pembeli? Sebab kami menjual produk di mana setiap hari t-shirt dan tudung adalah keperluan yang sentiasa diperlukan oleh pembeli, di mana kami juga dapat memuaskan pelanggan kami dengan pelbagai variasi produk kami, iaitu baju dengan kepelbagaian variasi jenis baju lengan panjang, berkola, lengan pendek, dan ia juga ada pelbagai style, warna dan kualitinya juga baik. Begitu juga dengan tudung juga dalam keadaan yang baik dan kualiti yang begitu baik, dan pelbagai variasi warna serta kualiti juga baik. Selain itu, kami juga ada cara tersendiri dengan menarik minat pelanggan dengan cara selepas mereka membeli produk kami akan memberikan mereka free gift. Free gift adalah salah satu keutamaan kami, iaitu apabila contohnya mereka membeli tudung kami, hasil daripada produk kami akan berikan mereka kerongsang, iaitu seperti free gift yang sesuai lah untuk mereka. Dan Alhamdulillah, semua produk kami habis terjual. Berikut merupakan screenshot dari Facebook page Asyik Clothing. Ini menunjukkan pencapaian yang diperoleh daripada Facebook page kami. Dan seperti yang dapat dilihat, Facebook Live kami dapat menarik banyak pelawat dan juga likes. Bagi pencapaian Instagram pula, kami dapat menarik 58 followers. Post-post dan produk kami disediakan di IG Story untuk mendapat lebih baik engagement dari followers kami. Dan akhir sekali, customer feedbacks. Feedbacks dari pelanggan menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap pembelian produk kami, menunjukkan bahawa Asyik Clothing berjaya memenuhi kepuasan pelanggan melalui produk yang dijual. Sekarang saya akan membentangkan laporan kewangan bagi syarikat Asyik Clothing. Jadi yang pertama sekali, untuk modal perniagaan, kami iaitu kelima-lima orang ahli kumpulan 5 telah bersetuju untuk menyumbang sebanyak RM100 sebagai modal perniagaan kami, yang mana keseluruhannya berjumlah RM500. Seterusnya, jualan.
Pesanan pertama diterima pada 13 April 2022 dan pesanan terakhir yang kami terima adalah pada 15 Jun 2022. Dan ini merupakan jumlah jualan kami. Ya, seperti yang dapat dilihat, semua jumlah jualan kami adalah sebanyak RM750. Seterusnya, penyata pendapatan. Bagi bulan berakhir 30 April 2022, jumlah jualan kasar kami adalah sebanyak RM183 dan jumlah perbelanjaan adalah RM147.90. Dan jika ditolak, untung bersih yang kami peroleh adalah sebanyak RM114.10. Bagi bulan berakhir 31 Mei pula, jumlah jualan kami adalah sebanyak RM305 dan jumlah perbelanjaan kami adalah sebanyak RM198.70. Dan untung bersih yang kami peroleh pada bulan ini adalah sebanyak RM106.30. Dan yang akhir sekali, penyata pendapatan bagi bulan berakhir 15 Jun 2022, jualan kasar kami adalah sebanyak RM183. Kemudian jumlah perbelanjaan kami adalah RM93.80. Dan untung bersih yang kami peroleh pada bulan ini adalah sebanyak RM89.20. Seterusnya, penyata aliran tunai. Bagi penyata aliran tunai bagi bulan berakhir 30 April, tiada baki tunai daripada sebelumnya kerana kami baru bermula beroperasi pada bulan April. Dan penerimaan tunai RM500 adalah daripada hasil kutipan modal daripada setiap orang ahli. Untung bersih yang kami peroleh adalah 114 dan 10 sen dan kami akan tolak dengan pembayaran tunai iaitu sebanyak 147 dan 90 sen dan baki tunai adalah RM466 dan 20 sen. Dan baki tersebut akan dibawa kepada bulan seterusnya iaitu bulan Mei. Dalam bulan ini tiada penerimaan tunai. Untung bersih pula adalah sebanyak RM106 dan 30 sen dan ditolak dengan pembayaran tunai iaitu sebanyak RM100.98 dan 70 sen. Dan baki tunai adalah RM373 dan 80 sen. Baki ini akan dibawa lagi ke bulan Jun. Dan pada bulan Jun pula tiada penerimaan tunai. Untung bersih pula adalah sebanyak RM89 dan 20 sen. Tolak pembayaran tunai sebanyak RM93 dan 80 sen. Dan akhir sekali baki tunai kami adalah RM369 dan 20 sen. Seterusnya, kita masuk kepada kunci kira-kira. Kunci kira-kira Asik Clothing bagi bulan April 2022 hingga 15 Jun 2022. Di sini ada jumlah modal, untung bersih dan juga tunai. Dan secara keseluruhan, jumlah aset kami adalah RM809 dan 20 sen. Jadi untuk pengiraan titik pulangan modal bagi Asik Clothing, kami lakukan dengan mengambil angka jualan bagi bulan berakhir 31 Mei 2022. Kos berubah pula telah disesuaikan kepada kos tetap kerana tiada kos tetap yang terlibat dalam perniagaan syarikat kami. Bagi pengiraan titik pulangan modal bagi t-shirt microfiber jenis round neck lengan pendek adalah sebanyak 8 unit dan RM96. Seterusnya, titik pulang modal bagi t-shirt microfiber jenis round neck dengan lengan panjang adalah sebanyak 2 unit dan RM30. Seterusnya, titik pulang modal bagi t-shirt microfiber jenis berkolar adalah sebanyak 3 unit dan RM45. Titik pulang modal bagi tudung pula adalah sebanyak 3 unit dan RM24. Sekali adalah laporan Go E-commerce. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, jumlah keuntungan kami adalah sebanyak RM250 dan jika dibahagikan kepada 5 orang ahli, maka setiap orang ahli akan mendapat keuntungan sebanyak RM50. Saya akan menerangkan tentang masalah yang dihadapi dalam menjalankan perniagaan. Yang pertama ialah permasalahan pemilihan produk. Hal ini disebabkan oleh produk jualan yang dipilih haruslah mendatangkan hasil kepada syarikat. Pemilihan produk juga haruslah barangan yang sesuai untuk semua golongan umur, tidak kira tua ataupun muda. Stok produk yang ingin dijual juga sentiasa ada dan jika perlu, boleh mencari stokis-stokis yang berhampiran. Yang kedua pula ialah masalah modal. Kebarangkalian berlaku defisit dalam perniagaan berpunca daripada kekurangan modal. Modal yang mencukupi perlu ditentukan sebelum memulakan sesuatu perniagaan. Ataupun boleh dikatakan kita perlu merancang dulu sesuatu sebelum kita membeli.
Pengurusan keuangan yang buruk akan menimbulkan masalah yang fatal pada perniagaan. Seterusnya ialah masalah pemasaran. Saat kita mempromosikan dan memasarkan produk, pasti kita akan menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sepertinya, rencana pemasaran yang tidak efektif dan menyebabkan tingkat penjualan menjadi menurun. Oleh itu, kita perlu sediakan rancangan yang kedua untuk mengatasi rancangan yang pertama yang tidak berjalan dengan baik. Seterusnya, masalah yang dihadapi ialah masalah teknologi. Jika kita tidak tahu untuk mengendalikan teknologi, kita akan jadi sukar untuk mengiklankan atau memasarkan produk. Jika ada masalah yang dihadapi, pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, saya akan menerangkan cara untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan. Yang pertama, pemilihan produk mengikut permintaan. Hal ini kerana penjual haruslah menjual barangan yang permintaan tinggi oleh individu-individu. Perbincangan antara ahli syarikat amat penting untuk menentukan pilihan produk. Bagi masalah modal pula, syarikat perlulah merekod setiap pengeluaran duit. Ini menjadi lebih mudah kepada syarikat untuk mengetahui jumlah modal yang dikeluarkan dan juga jumlah kemasukan duit hasil daripada jualan barangan tersebut. Pihak syarikat harus bijak mencari stokis yang menjual barang dengan secara borong. Ini akan mendapatkan barang tersebut jatuh pada harga yang lebih murah dan juga berkualiti. Langkah seterusnya adalah mengiklankan produk dengan pelbagai cara. Hal ini dapat dilakukan bagi meluaskan pasaran produk. Kita perlu menggunakan pelbagai cara untuk mengiklankan produk, sama ada secara atas talian atau secara bersemuka. Sebagai contoh, syarikat mengeluarkan banting ataupun flyers iklan dan kemudian diedarkan di kawasan-kawasan tertentu. Secara atas talian pula, kita boleh menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter ataupun Baiklah, itu saja daripada kami berlima. Sekian, terima kasih.